start. Okay. So untuk first kali kita nak tengok maksud pengaratan besi. Okay, biasanya kita akan sebut pengaratan besi dan kakisan logam. So dekat sini ada dua istilah lah. Okay, yang pertama adalah pengaratan besi dan yang kedua kakisan logam. Okay, first kita lihat dahulu pengaratan besi. Okay, so pengaratan besi ni nampak tak gambar yang cikgu tengah tayangkan ni? Nampak tak ni apa? Rantai motor. Rantai basikal. motor. Rantai basikal. Basikal ke motor tu? Okey. So macam mana keadaan rantai motor ni? Rantai basikal ni? Karat. Karat. Okey, apa warna dia? Perang. 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 Okey, so kita tahulah kalau warna perang tu mesti karat kan? Kalau dia tak karat, yang asalnya besi warna apa? Asalnya besi warna apa? Hitam. Besi warna hitam tu. Silver. Warna kelabu kan? Warna macam kelabu-kelabu kan, betul tak? Okay. So kita tahu perang ni adalah karat. Kalau kamu nak tahu, karat tu nama bahasa Melayu kita. Kalau bahasa kimia dia, okey, kimia dia kita panggil dia adalah ferrum. Okey, ferrum 3 oksida terhidrat. Ni sebab ni sebatian dia. Sebelum kita cerita pasal macam mana maksud karat semua ni, kita kenal dulu karat tu apa. So karat ni dia warna perang. Okey, nama dia adalah ferrum 3 oksida terhidrat. Okey, tu nama dia. So inilah formula dia. So kita nak belajar pasal inilah, ferrum 3 oksida terhidrat. Okey, so kalau kita nak belajar macam mana terhasilnya karat, kita kena tengok dulu proses dia. Okey, so pengaratan ni adalah satu proses kimia yang berlaku apabila besi, dia mesti besi. Okey, sebab tu kita panggil pengaratan besi. Okey, apabila besi ni dia terdedah kepada oksigen dan air mengalami tindak balas redox. Okey, kenapa tindak balas redox? Sebab dia akan ada proses ataupun tindak balas pengoksidaan dan penurunan yang berlaku secara serentak. So, 3 syarat. Okey, dia ada 3 syarat untuk pengaratan besi tu berlaku. Mesti adanya ferrum. Of course lah, ferrum kan, nama pun pengaratan besi. And then mesti ada oksigen, mesti ada air. Kalau besi tu duduk ataupun pagar rumah kamu tu dia tertutup, tak ada oksigen je tapi tak ada air hujan yang menitis yang kena dia takkan jadi karat. Okay, so karat tu dia akan berlaku ada 3 syarat ni. Okay, so itu pengaratan besi. Yang kedua, kita nak tengok kakisan logam. Okey, sebelum ni kita kata kakisan logam tu macam pengaratan, betul tak? Betul. Cuma kalau logam lain kita panggil dia kakisan logam. Okey, apa dia kakisan logam ni? Okey, sebenarnya kakisan logam ni adalah tindak balas redox di mana logam tu dioksidakan secara spontan. Apabila atom logam tu dia bebaskan elektron membentuk ion logam. Okey. Contoh dia cikgu bagi dekat sini zinc. Okey. So kalau ada atom zinc, okey, kalau ada satu atom zinc ni dia mendermakan elektron. Bila zinc ni derma elektron, dia akan membentuk ion zinc. Okay, so disebabkan zinc charge 2 positif, so dia kena derma 2 elektron. So kita katakan zinc ni dia mengalami kakisan logam. Okay, kakisan logam. Kenapa? Sebab atom zinc ni telah dioksidakan. Okay, ataupun logam zinc ni telah dioksidakan.
So bila dia oksida, ingat maksud pengoksidaan dari segi perubahan pemindahan elektron adalah apabila logam ataupun atom tu derma elektron ataupun hilang elektron. So itu adalah pengoksidaan. Okey. So kita katakan semakin elektropositif sesuatu logam, semakin mudah logam terkakis. Okey. So sebagai contoh kita kata kakisan logam besi lebih cepat dari logam kuprum. Kenapa dia kata macam ni? Okey, kamu ingat kita pernah belajar tak siri SEK, siri keelektropositifan. Siri elektropositif SEK siri elektropositif. Okey, siri elektropositif, keelektropositif. Okey. So, kalau kita tengok dalam siri keupayaan elektrod piawai, okey, cikgu kecilkan sikit. Okey. Alright, ini adalah siri keupayaan elektrod piawai. Okey, so logam-logam ni, okey, logam semakin negatif, okey, kat saya cikgu conteng semakin negatif nilai E0, okey, semakin negatif nilai E0 sesuatu logam tu, semakin elektropositif. Okey, semakin negatif nilai logam, semakin elektropositif logam tersebut. E0 logam sini. Semakin elektropositif logam tersebut. Dan so semakin mudah logam derma elektron. Okey. So kita kata semakin negatif E0 satu logam tu, semakin elektropositif lah logam itu. Dan semakin mudahlah logam itu mendermakan elektron. Dan kita kata lagi satu, semakin banyaknya semakin. Okey, semakin mudah logam terkakis. Dia saling berkait tu. Okey. Lagi negatif, lagi elektropositif, lagi senang dia derma elektron, lagi mudah dia terkakis. Faham? So sebab itulah statement tadi tu besi lebih mudah terkakis daripada kuprum. Sebab apa? Kuprum kat sini nilai E0 dia positif 0.34. Ferrum kat mana? Mana ferrum? Ferrum kat sini kan nilai E0 dia negatif 0.44. Besi tu ferrum So nampak? Sebab itulah kita kata ferrum ni lebih mudah terkakis daripada kuprum. Sebab nilai E0 dia lebih negatif. Dia lebih elektropositif. Dia lebih senang nak derma elektron daripada kuprum. Boleh faham tak setakat ni? Boleh. Okey. Senang je sebenarnya. Awak fahamkan konsep dia betul-betul. Okey. So dah faham tentang dua tadi tu. Satu maksud pengaratan besi. Yang kedua maksud maksud kakisan logam. Boleh faham tak dua-dua tu? Boleh. Boleh. Perlahan je Alice boleh. Penat ke? Okey. So bila kita cerita tentang kakisan logam, kita akan kaitkan dengan siri elektrokimia. Okey, iaitu siri elektrokimia logam ke elektropositifan semua tu. Okey. And then barulah kita nak masuk tajuk pengaratan besi. Okey, pengaratan besi ni cikgu guna buku teks dan juga modul. Okey. Alright, so kita nak tengok dalam mekanisme pengaratan besi dia ada 4 proses. Okey, cikgu ulang. Dalam mekanisme pengaratan besi dia ada 4 proses. Dengar betul-betul. So bila 4 proses dia mesti ada 4 tindak balas, 4 persamaan kimia. Okey? Okey. So first kali awak tengok gambar rajah ni. Gambar rajah ni sama je macam
gambar rajah buku teks muka surat 53. Saya suka guna rajah buku teks sebab dia warna-warni. So kita macam seronoklah sikit nak tengok. Cuma bahagian nota dia tu dia macam panjang-panjang sikit ayat dia kan. So untuk penerangan saya ambil modul supaya mudah kamu nak faham. Tapi sama je. Okey, sama je konten buku teks dan juga modul kamu. Okey, so kita tengok. Kita mula daripada rajah. Okey, kita mula daripada rajah. So ni apa? Apa yang cikgu buat anak panah hijau tu? Anak panah hijau tu. Warna kelabu. Warna kelabu tu apa? Besi. Inilah besi. Okey, besi ni warna kelabu. Bayangkan besi pagar rumah kamu. Tapi pagar rumah kamu tu mestilah warna-warni kan sebab kita dah catkan dia. Cat tu kenapa kita cat? Sebab kita nak elakkan pengaratan lah. Okey, kita nak elakkan dia berkarat. That's why kita salutkan dia atau kita sadurkan dia dengan cat kan. Okey, sebab besi ni dia memang senang berkarat. Okey. Okey, so ni besi. Bayangkan besi original lah. Kita tak cat, kita tak letak cat ke tak sadurkan dengan apa-apa logam lain Okey, so yang warna biru ni, yang warna biru ni yang cikgu lukis warna, cikgu guna pen warna orange ni, ini adalah air. Okey, ni adalah air. So nampak bila ada besi, ada air, ada pula oksigen. Selagi dia terdedah kepada udara, of course lah ada oksigen. So bila ada tiga benda ni, proses pengaratan tu akan berlaku. Macam mana proses tu berlaku? Okey, sekarang cikgu padam balik. Okey, so nampak tak? Dekat bahagian besi dan juga air ni, dia ada dua bahagian. Okey, dua bahagian. So yang dekat bahagian tengah ni, kita katakan ini adalah bahagian A. Okey, bahagian A ni kita panggil dia di mana di bahagian pusat titisan air. Okey, pusat titisan air. So kita nak terang dulu dekat bahagian pusat titisan air. Dekat sinilah. Cikgu guna pen merah Okey, dekat sinilah. Okey. So dekat sini, okey, pada dekat bahagian pusat titisan air tu, kawasan ini dia punya kepekatan oksigen adalah rendah. Okey, adalah rendah. Kenapa? Yelah dekat sini kan banyak air. Dekat antara besi dengan air ni. Dekat sini oksigen rendah. Okey. So, apabila kepekatan oksigen dekat sini rendah, okey, bahagian ini dia akan bertindak sebagai anode. Okey, anode. Yang ini. Dia akan bertindak sebagai anode. So, kita semua tahu dekat sini ada besi. Okey. Dan apabila anode, dia akan melakukan proses apa? Pengoksidaan, iaitu besi ni dia akan derma elektron. So dekat sini proses yang pertama cikgu kata besi ini dia akan derma elektron membentuk ion ferrum 2. Nampak? Okey, so dekat sini ferrum dia akan mengalami tindak balas pengoksidaan. Okey, di mana dia akan dermakan elektron dan membentuk ion ferrum 2. Okey, so elektron elektron yang diderma ni pergi ke mana? Elektron ni pergi kat sini lah. Nampak? Dia akan pergi ke bahagian kiri dan kanan logam besi tu. Dia akan pergi kat situ lah. Okey, dia akan pergi situ. Okey, so kejap. Okey, elektron dia pergi kat situ. Yang warna merah ni ion ferrum. Nampak daripada ferrum dia akan menghasilkan daripada logam dia akan hasilkan ion ferrum. Elektron dia akan pergi ke bahagian tepi. Okey, elektron dia akan pergi bahagian tepi yang kita katakan dia pergi ke bahagian B. Okey. So sekarang kita nak tengok bahagian B pula. Bahagian B ni adalah tepi titisan air. Okey, kawasan tepi titisan air.
Okey. Dekat kawasan tepi titisan air ni kiri kanan lah. Cikgu tak tulis lah dua-dua. Okey, bahagian B tu ada dua, kiri dengan kanan. So, dekat bahagian tepi titisan air ni, kandungan oksigen dia sangat tinggi. Okey, kawasan oksigen sangat tinggi. Dan dia akan bertindak sebagai terminal positif ataupun kita kata cathode. Okey. So, bila dia bertindak sebagai cathode, of course lah akan berlaku tindak balas penurunan. Okey, dia akan berlaku ataupun ada tindak balas penurunan dekat situ. Siapa yang mengalami tindak balas penurunan ataupun siapa yang akan menerima elektron tadi? Kan elektron yang dah direma oleh ferrum tadi kan, siapa yang nak terima? Okey, dekat sini kan cikgu kata oksigen dia tinggi, betul tak? Dan ada air. So, oksigen yang tinggi tu dia akan larut dalam air. So, dia akan bertindak balas lah dengan air kan. Dan dia terima elektron dan dia akan membentuk ion hidroksida. Okey, cikgu ulang. Dekat bahagian tepi titisan air di mana kandungan oksigen dia tinggi dan dia akan bertindak sebagai cathode. So, oksigen yang banyak dekat tepi tu, dia kiri dan kanan so dia akan oksigen tu dia akan larut dengan air dan terima elektron membentuk ion hidroksida. Okey, macam mana kita nak seimbangkan? Nak seimbang secara manual pun boleh. Ataupun kamu ingatlah cerita 4 orang hutan. 4 orang hutan akan bawa keluar 2 tangki air, 1 tangki oksigen dan 4 biji apple. Boleh tak? Kan ingat macam tu je hafal. Okey, senang. Okey, so tengok balance lah. 4 hidrogen, 4 hidrogen. Oksigen ada 2, 4. Sini pun oksigen ada 4. So ada 4 charge negatif. So dia kenalah terima 4 elektron. Okey? Okey. So, dekat sebelah sini pun sama So dekat bahagian sini pun dia akan mengalami tindak balas yang sama dekat bahagian B sini. Okey. So cikgu cerita satu je lah bahagian. Okey. So sekarang, So sekarang proses pengoksidaan dengan penurunan tu dah berlaku serentak. That's why kita kata pengaratan ni proses tindak balas redox. Sebab pengoksidaan dan penurunan berlaku dengan serentak. Okey, tapi karat tak terhasil lagi tau. Baru ada ion ferrum dengan ion hidroksida. So bila dah ada ion ferrum, ada ion hidroksida, apa yang berlaku next proses? Okey, cikgu lupa nak cakap. Yang dekat titisan air ni adalah proses yang kedua. Proses yang pertama adalah proses pengoksidaan di mana ferrum dia dermakan elektron bentuk ion ferrum 2. Proses yang kedua, oksigen akan larut dalam air, terima elektron yang diderma oleh ferrum tadi, dia akan hasilkan ion hidroksida. Sekarang, dekat sini, dekat bahagian sini lah kita ceritakan. Dia ada 2 ion. Yang pertama, ion ferrum. Masa proses yang pertama. Yang kedua, ion hidroksida. Okay. So, what happen? Proses yang ketiga. Okay, cikgu lukis kat sini. Kan tadi cikgu kata ada ion ferrum 2 dan ion hidroksida kan. So, ion ferrum dan ion hidroksida yang terhasil dekat bahagian besi dan juga air ni, dia akan bergabung. Okey, dia akan bergabung. So, ion ferrum 2 dan ion hidroksida dia akan bergabung. Dia akan membentuk satu mendakan hijau. Okey, mendakan hijau iaitu yang kita panggil ferrum 2 hidroksida. Okey, ferrum 2 hidroksida ini kita katakan mendakan hijau. Baru hijau belum perang lagi ni. Macam mana ni? Karat warna perang kan? Okey, kita balancekan dulu. So, ferrum 2. So, sini mesti letak 2. Kenapa letak 2? Sebab ada 2 positif. So, sini mesti 2 negatif. So, kita kena letak 2. Okey, so ferrum. Dah balance ke belum? Dah kan? OH ada 2. Okey. Sekarang baru mendakan hijau. Belum jadi mendakan perang lagi. Karat mesti mendakan perang.
What happen, the next step ataupun proses, okay, ferrum dua hidroksida ni dia akan mengalami proses pengoksidaan yang berterusan. Okay, disebabkan ada oksigen kan, dia akan mengalami proses pengoksidaan yang berterusan oleh oksigen, and then sampailah at the end dia akan membentuk satu pepejal perang. Okay, dia akan membentuk pepejal perang iaitu ferrum 3 oksida terhidrat. So inilah proses yang keempat. Okay, ferrum 2 hidroksida mendatangkan hijau yang terhasil dekat step yang ketiga tu, dia akan mengalami proses pengoksida yang berterusan dengan oksigen, sebab selagi ada udara memang akan berlakunya akan ada oksigen lah kan. So dia akan membentuk pepejal warna perang. So inilah pepejal perang. Okay, pepejal perang. So kenapa dekat sini cikgu letak X, hidrogen? Kenapa cikgu letak X? Kenapa saya letak X? Okay, X tu sebab dia jadi unknown. Boleh jadi beberapa titisan air. Okay, dia boleh ada banyak molekul air lah dekat sini. Okay. So kita tak tahu berapa, so kita letak sahaja X. Okay. Alright. So faham tak sekarang macam mana karat tu boleh berlaku? Ataupun faham ataupun ada bahagian yang kamu tak jelas, sebab mekanisme ni penting tahu. So kalau kamu boleh ingat 4 cerita dia, so senanglah kamu nak faham karat ni. Okay, saya kecilkan sikit. Inilah dia cerita pengaratan besi tu berlaku. Okay, proses dia ada 4 langkah ataupun 4 proses. So bila ada 4 langkah, 4 proses, ada 4 tindak balas. Okay, kamu fahamkan betul-betul. Yang penting kamu faham macam mana cerita dia. Lepas ni bila kamu tengok refresh balik je. Okay, yang penting kena faham. So ini cikgu bagi lagi sekali rajah yang jelas. Sebab tadi tu bila cikgu dah paste rupanya rajah tu macam tak berapa jelas kan. So ini rajah yang jelas. Okay. Alright. So ini adalah proses yang pertama. Okay, ini adalah proses yang pertama di mana ferrum tadi tu dia akan bertindak sebagai anode ataupun terminal negatif, dan ferrum tu akan mengalami kakisan besi. Okay, dia akan terkakis yang di mana dia akan mendermakan elektron, membentuk ion ferrum. So ni kat sini ada ion ferrum. So ni first step. Second step dekat bahagian sini. Sepatutnya dekat bahagian sini lah. Okay, dekat bahagian sini lah. Okay, betul. Sini dengan dekat sini yang kedua. Okay. So dekat bahagian sini, what happen? Okay, oksigen yang berkepekatan tinggi ni, okay, dia akan larut dengan air yang ada dekat di tepi dia tu, dan dia akan terimalah elektron tu. Okay, dia akan terima elektron yang diremakan oleh ferrum tadi, dan dia akan bentuk ion hidroksida. So ini adalah step yang kedua. Step yang ketiga, okay, nampak ada ferrum, ion ferrum 2 dan juga ion hidroksida. So ion ferrum 2 dan ion hidroksida dia akan bergabung membentuk ferrum 2 hidroksida. Okey. Yang ini warna dia mendapkan hijau. Okey, mendapkan hijau. So nampak bila yang lama kelamaan yang keempat, apa yang berlaku? Yang keempat ni, jap aku nak guna pen merah. Okey, yang keempat, what happen? Okey, ferrum. Kenapa cikgu guna warna hijau lagi? Cikgu nak guna warna merah. Okey, yang keempat. Okey. So yang keempat, ferrum 2. Malam ni dia buat perangai pula. Okey, ferrum
dua hidroksida ni dia akan mengalami proses pengoksidaan yang berterusan, okey, dengan oksigen dan dia akan menghasilkan ferrum 3 silap pula. Ferrum 3 oksida terhidrat, iaitu inilah karat, okey, pepecah warna perang. Okey. So dia ada 4 step lah kat sini. Okey. Okey. Kita tengok pula cerita yang seterusnya. Okey. So, dah faham kan mekanisme karat kan? Okey. So, pengaratan besi ni awak perasan tak? Kalau besi kawasan besi yang terletak dekat tepi laut, dekat kawasan kilang, dia lagi cepat nak berkarat. Macam rumah cikgu perasan, macam cikgu baru duduk kat rumah cikgu ni dalam 2 tahun, memang cikgu nampak besi tu walaupun dah dicat kan, besi grill tu kat rumah ataupun pagar, walaupun dah dicat, tapi cikgu perasan dia cepat sangat karat berbanding dekat kampung, pagar dekat rumah dekat kampung cikgu. So rupa-rupanya, baru cikgu teringat. Sebab dekat kawasan rumah cikgu ni, dia kawasan perindustrian tau. Kalau kamu biasa datang rumah cikgu, kalau rumah cikgu ni memang kau kena lalu kilang-kilang yang banyak kawasan perindustrian. Dekat sini kita panggil kawasan perindustrian mega. Kalau awak Google, awak akan tahulah kawasan tu dekat mana. So bila lalu kawasan perindustrian tu, baru boleh jumpa kawasan perumahan rumah cikgu. So rupa-rupanya, kawasan perindustrian dengan tepi pantai ni memang akan berlaku proses pengaratan besi tu dengan lebih cepat. Sebab apa? Ada 2 benda ni. Adanya asid dengan garam. Kenapa asid dengan garam ni? Apa kaitan asid garam dengan kawasan perindustrian dan juga laut? Kalau laut tahulah kan, memang garam tu tinggi. Perindustrian dia menghasilkan gas-gas berasid. Okey. So, asid daripada asap kilang itulah yang menyebabkan proses pengaratan tu berlaku dengan lebih cepat. So, rupa-rupanya sebab asid dengan garam ni dia akan melarut dalam air dan dia akan menghasilkan satu larutan yang mana dia bertindak sebagai elektrolit yang sangat baik. So, elektrolit tu dia akan meningkatkan kekuatan arus elektrik bagi air. So, that's why lah, bila air tu dia menjadi elektrolit yang lebih baik, proses pengaratan tu akan berlaku dengan lebih cepat. Okey. Next topik ataupun next subtopik ataupun bahagian kecil yang lain adalah berkaitan dengan kesan logam ke atas pengaratan besi. Okey. Ini adalah eksperimen 1E. Kamu boleh tengok buku teks muka surat 54 dan 55. Okey. So kita nak kaji kesan logam yang bersentuh dengan besi ke atas pengaratan besi. Ini adalah kriteria kejayaan yang, mari kita tengok sekejap, yang kedua dan yang ketiga. Okey. Yang pertama, yang keempat dan yang kelima ni kita dah habis bincang. Tapi yang kedua dengan ketiga ni kita baru nak start. Dia langkau sikit. Okey, so kita nak tengok apa cerita kesan logam ke atas pengaratan besi ni. Tadi kita dah belajar kan, logam yang berada di atas ataupun logam yang lebih negatif nilai E0 dia lebih elektropositif. Betul tak? Dan logam yang lebih elektropositif ni lebih mudah terkakis kan? Sebab dia yang akan mendermakan elektron ataupun dia lebih mudah derma elektron. Okey. So kita nak tengok kesan logam lain ke atas pengaratan besi. Okey. So ada 5 tabung uji dekat sini. Yang pertama, paku besi ni dililit dengan stannum iaitu timah. Yang kedua, paku besi dililit dengan pita magnesium. Yang ketiga, paku besi dililit dengan jalur kuprum. Dan yang keempat, paku besi ni dililit dengan jalur zinc. Dan yang kelima ni adalah kawalan. Maksud kawalan tu apa? Paku besi tu kita tak lilit dengan apa-apa logam pun. Biar dia sendiri je. Okey. So sekarang kita nak tengok, bagaimana logam yang berbeza yang bersentuh dengan besi ni dia mempengaruhi pengaratan besi. Okey. So kalau kita tengok ada logam yang lebih elektropositif daripada besi, ada logam yang kurang elektropositif daripada besi. Okey. So, pemerhatian ni
Okey, pemerhatian ni ada dalam modul kamu sebenarnya. Okey, muka surat 81. Cuma tak ada gambar rajah sahaja. Okey? Okey. So apa yang kita nak tengok? Oh, cikgu lupa nak cakap. Dalam tabung uji ni kita isi larutan agar yang mengandungi larutan kalium heksasionaferat 3 dan penunjuk phenolphthalein. Ada dua reagent. Reagent tu adalah penunjuk lah. Okey. Dua reagent yang kita masukkan di dalam agar-agar untuk diisi ke dalam tabung uji ni. Okey, so kita nak tengok penunjuk atau reagent ni macam mana. Okey, so ada dua reagent. Yang pertama adalah larutan kalium heksasionaferat 3. Fungsi dia untuk mengesan kehadiran ion ferrum 2 positif. Okey, fungsi dia untuk kita kesan kehadiran ion ferrum 2 positif. So, pemerhatian yang kita akan nampak sekiranya ion ferrum 2 positif tu hadir, kita akan nampak tumpuk biru gelap terbentuk di sekeliling paku tadi. Okey. So di sekeliling paku besi tu kita akan nampaklah tumpuk biru gelap tu terbentuk. Sekiranya pemerhatian macam ni, so inference dia ion ferrum 2 terhasil. Okey, ion ferrum 2 terhasil dan inference dia kita katakan okey. So inference dia kalau ion ferrum terhasil kita kata berlakunya pengaratan besi ataupun besi berkarat. Ini yang awak kena faham Okey, kalau ada tumpuk biru, pemerhatian dia tumpuk biru gelap terbentuk, kita nampak warna tumpuk biru tu dekat sekeliling paku, itu maksudnya paku besi tu berkarat. Okey. Yang kedua, phenolphthalein. Okey, phenolphthalein ni kita nak kaji ataupun nak kesan kehadiran ion hidroksida. Okey, sekiranya ion hidroksida tu hadir, okey, sekiranya ion hidroksida tu hadir, tumpuk merah jambu terbentuk. Macam ni lah, di sekeliling paku besi tu ada tumpuk merah jambu. So, itu bermaksud ion hidroksida terhasil. Okey, so apabila ion hidroksida terhasil, itu memberi maksud atau inference-nya besi tidak berkarat. Okey, besi tidak berkarat. Faham tak? Okey. So, keputusan daripada eksperimen yang kita buat. Okey, tadi kita ada lima keadaan kan? Okey, first kita tengok. Kalaulah ferrum tu sendiri, of course lah warna biru tu kelihatan, paku akan berkarat. Kenapa paku tu berkarat? Sebab paku tu yang akan menderma elektron. Okey. Okey, yang first, ferrum dengan stannum. Warna biru tua kelihatan. So maksudnya paku besi itu yang berkarat. Okey, yang kedua, ferrum dan magnesium. Warna merah jambu kelihatan, kita dapati paku tidak berkarat. Kenapa paku tidak berkarat? Paku tidak berkarat maknanya paku tu tak mengalami kakisan. Yang mengalami kakisan adalah magnesium. Sebab apa? Sebab magnesium ni dia lebih elektropositif daripada ferrum. Tengok balik siri elektrokimia ataupun jadual siri E0 tu, kita nampak ferrum magnesium duduk dekat atas kan, ataupun nilai E0 magnesium tu lebih negatif. So magnesium yang akan mendermakan elektron membentuk ion magnesium. Sebab itulah besi selamat, jadi paku besi tu tidak berkarat. Sama juga dengan zinc. Okay. So zinc tu yang akan terkakis. Paku besi selamat, tidak berkarat. Tapi dengan kuprum, tak selamatlah paku besi tu sebab kuprum dia kurang elektropositif. So besi tu yang akan menderma elektron. So bila besi tu yang menderma elektron, besi tu yang terkakis, of course lah paku besi tu yang berkarat. Faham Okay. So ni penerangan dia lah. So penerangan dia, apabila besi bersentuhan dengan logam yang lebih elektropositif, pengaratan besi akan dihalang.
So macam tadi magnesium dengan zinc. So magnesium dengan zinc lebih elektropositif daripada besi. That's why besi itu tidak berkarat. Okay. Manakala apabila besi bersentuhan dengan logam yang kurang elektropositif, pengaratan besi akan bercepatkan. So contohnya tadi stannum dengan kuprum. Okay. So stannum dengan kuprum, kenapa besi yang berkarat? Sebab logam dua ni kurang elektropositif. So dia orang tak boleh, dia tak akan derma elektron. Besi tu yang akan derma elektron. That's why lah besi yang akan terkakis dan besi akan mengalami pengaratan. Okay. So ini yang cikgu terangkan tadi juga. Besi lebih elektropositif seperti zinc, maka pengaratan besi perlahan. Ataupun kita kata zinc tu yang akan derma dulu elektron. Bila zinc tu dah habis dah derma elektron, barulah besi pula yang akan terkakis. That's why kita kata proses tu berlaku dengan perlahan ataupun lambat sikit. Okay. Okay. Ni pun sama yang cikgu terang tadi. Okay, inilah cikgu terang tadi tu. Contoh atom zinc, zinc melepas elektron dengan lebih mudah berbanding ferrum. So zinc yang akan terkakis dan mengalami pengoksidaan. Okay. So biasalah kalau zinc yang mengalami pengoksidaan, zinc akan menderma elektron membentuk ion zinc. Manakala elektron yang dibebaskan tu dia akan mengalir melalui besi ke permukaan logam yang terdapat air dan oksigen. So elektron tadi dia akan diterima oleh oksigen dan juga air membentuk ion hidroksida. Sebab tu kita nampak warna merah jambu sebab ion hidroksida yang terbentuk. Okey, kalaulah logam yang kurang elektropositif, kenapa warna biru tu terbentuk? Sebab atom ferrum ni dia akan kehilangan elektron lalu membentuk ion ferrum. So besi berkarat dan dioksidakan. Sebab apa? Sebab ferrum tu yang akan derma elektron. Okay, so that's why warna kalium heksasionoferat 3 tu dia akan berubah menjadi tompok biru sebab ada ion ferrum 2. Okay, so cara kita nak mencegah pengaratan besi dia ada dua cara. Ini daripada buku teks kamu sahaja, muka surat 56. Okay, dia ada dua cara, iaitu yang pertama kita menggunakan permukaan perlindungan. Apa benda permukaan perlindungan ni? Permukaan perlindungan, kaedah ni dia dapat menghalang besi daripada bersentuhan dengan air dan oksigen. Ini yang cikgu cerita pasal cat tadi tu. Okay, kenapa kita letak cat? Sebab kita nak elakkan, kita tak nak besi tu direct bersentuhan dengan air dan oksigen. So yang akan bersentuhan dengan air dan oksigen tu adalah cat lah. Okay, so contohnya kita menggunakan cat, grease, lapisan plastik. Okay, contohnya cat untuk pagar, kereta, jambatan. Sebab tu kalau berlaku kemalangan, tergores sikit kereta tu kan, malaslah nak cat. Tapi lama-lama nanti kereta tu dia akan berkarat. Bila berkarat, susahlah kita. Okay, minyak atau grease pada enjin kereta, lapisan plastik pada dawai pagar. Okay, yang kedua, boleh menggunakan logam lain. Contoh penggalvanian. Okay, yang ni kita buat penyaduran tu. Okay, so zinc membentuk contoh macam kunci besi, apa lagi, cincin besi. So kita akan sadurkan dengan zinc ke kuprum ke. Okay, so inilah penggalvanian, penyaduran kromium. Okay, dan kaedah yang kedua iaitu perlindungan logam korban. Okay, so apa benda logam korban ni? Contohnya besi ni kita sambung pada logam yang lebih elektropositif seperti magnesium dan zinc. Contohnya apabila besi disambung pada logam yang lebih elektropositif, logam yang lebih elektropositif tu yang akan terkakis. Jadi pengaratan besi ni kita dapat cegah. Logam yang lebih elektropositif lah yang akan menjadi logam korban. Maknanya kita nak selamatkan besi ni daripada terkakis, daripada menjadi karat, kita gunalah logam korban. Okay, so logam korban ni cuma kita kena ganti dia lah dari masa ke semasa. Sebab apa? Sebab apabila logam yang lebih elektropositif ni akan terkakis, at the end besi tu pun akan terkakis juga. Okay, apabila semua logam korban tu dah mengayon jadi ion, at the end memang besi lah akan terkakis. That's why kita kena
ganti dari semasa ke semasa, kita tukar dia. So contoh penggunaan dia logam korban ni kita guna untuk pelindungan kaki sang tiang jambatan, badan kapal dan paip bawah tanah. Ni contoh dia bongkar zinc yang kita letak pada badan kapal, tiang keluli, tiang pelantar minyak. Contohnya dekat dalam paip besi kita sambungkan dengan magnesium. Okay, alright. So latihan muka surat 80 dan 87. Okay, ni yang cikgu terang tadi. Okay, muka surat ni cikgu dah terang. Okay, ni boleh baca. Okay. Sekejap ya. Okay, latihan 60. Tengok kejap latihan 66. Kamu boleh nak sambung malam ni ke nak cuba buat dulu? Next class kita bincang. Sebab saya janji sampai pukul 10 je. Cikgu nak cikgu terangkan satu soalan ni dulu boleh? Boleh? Boleh. No problem. Okay, so contoh dekat sini dia nak mengkaji kesan sentuhan logam dengan ferrum. Okay, so rajah menunjukkan paku besi yang dililit dengan logam kuprum. Paku besi dengan logam kuprum. Ni berkaitan dengan eksperimen 1E tadi tu tentang kesan kesan logam lain kakisan logam. Kakisan logam yang berlaku pada kuprum dan besi. Ini eksperimen 1D. Okey. So sama je eksperimen dia sebenarnya. So larutan agar-agar dengan larutan kalium hexacyanurate 3 dan phenolphthalein, dan dekat sini ada paku besi yang kita lilit dengan logam kuprum. Okey, cikgu nak tanya kamu, antara ferrum ataupun besi dengan kuprum yang mana lebih elektropositif? Yang mana lebih elektropositif? Ferrum. Ferrum lah, dekat sini pun dah ada kan. Ferrum lebih elektropositif daripada kuprum. Kalau kamu tengok pun nilai E naught dia, ni tambah sikit. Sebab kita di sini kita ambil kira siri E naught kan. So tambah sikit kat sini. Nilai E naught ferrum lebih positif pula dah. Lebih negatif daripada E naught kuprum. Cikgu tulis bagian habis lah. Okay, E naught ferrum lebih negatif daripada E naught kuprum. Jadi ada errata sikit ni. So, proses pengoksidaan ataupun ejen penurunan bukan magnesium ya, tolong padam. Bukan magnesium tetapi ferrum atau paku besi. Okay, ferrum atau paku besi. Sebab dalam soalan dia menggunakan istilah paku besi. So kita boleh guna paku besi. Okay. Manakala penurunan adalah oksigen. Bukan air oksigen. Okay, so ini pun salah lah. So setengah persamaan dia adalah ferrum derma elektron membentuk ion ferrum 2. So ini pun bukan magnesium tapi ferrum. Membentuk ion ferrum 2. Okey, betulkan sikit. Okey, manakala untuk proses penurunan, oksigen dan air dia akan menerima elektron membentuk ion hidroksida. Okey, ion hidroksida. Okey, so daripada proses pengoksidaan dan penurunan, untuk pengoksidaan ion ferrum 2 yang hadir. Manakala penurunan ion hidroksida yang hadir. Okey, so kalaulah ion ferrum 2 yang hadir, kamu rasa-rasa tumpukan warna biru ke ataupun merah jambu yang terbentuk dekat pemerhatian ni? Tumpuk warna apa? Ya, tumpuk biru tua yang terbentuk. Sebab apa? Sebab adanya ferrum 2 positif. Dia akan tengok dulu ferrum. Kalau
ion, walaupun ada dua OH, dua-dua ion OH minus dengan ferrum, tapi kita tengok dulu dekat pengoksidaan. Kalau ada ion ferrum 2, so kalium heksasional ferat tu 3 yang akan menunjukkan hasil dahulu. Okey. So kesimpulan dia paku besi itu berkarat. Okey, paku besi berkarat. Sebab apa paku besi berkarat? Sebab lagi satu ion ferrum yang terbentuk. Kenapa ion ferrum yang terbentuk? Sebab kenapa kita pilih ferrum? Sebab nilai inert ferrum lebih negatif ataupun ferrum lebih elektropositif. Kalaulah dekat sini dia tak guna kuprum tapi dia guna magnesium. Okey, kalau dia guna magnesium, so dekat pengoksidaan ni of course lah magnesium. So magnesium lah yang akan mendermakan elektron. Untuk penurunan tak ada masalah. Dia tetap oksigen. Okey, boleh tak? Boleh faham tak? Okey, ada masalah tak? Boleh faham ke? Ataupun line internet saya tak clear ke? Faham. Faham. Okey. So ada soalan nak tanya tak sebelum saya stop kelas malam ni?